Kenapa tak tukar je Menteri Ekonomi? Beberapa minggu lalu, kecoh isu rombakan jemaah menteri. Saya tahu satu harapan penyokong pembangkang yang menggunung ialah melihat orang lain menjadi Menteri Ekonomi supaya mereka dapat canangkan kegagalan reformasi ekonomi negara. Lumrahlah seorang Menteri Ekonomi berdepan dengan semua ini. Sementara saya mengalu-alukan pandangan, ia mestilah bersandarkan kepada penilaian yang menyeluruh dan bukan diambil sekerat-sekerat. Ia juga mesti mengambil kira perspektif kedudukan ekonomi dan kewangan negara yang diambil alih oleh kerajaan perpaduan setahun yang lepas. Rakyat kita telah terbiasa dengan amalan pengumuman projek atau buah tangan sebagai bukti ada perancangan ekonomi di pihak kerajaan. Ada yang suka bertepuk tangan menyebut projek-projek mega berpuluh-puluh bilion yang pernah diusahakan oleh pentadbiran lalu tanpa mengira beban hutang yang mereka sebagai rakyat kini tanggung ataupun yang kini terpaksa ditangani oleh kerajaan sekarang. Ada juga yang rindukan zaman duit KWSP mereka dikeluarkan untuk berbelanja. Senang sekejap tetapi susah untuk tempoh yang lama di samping mendorong kenaikan harga barang apabila sejumlah wang disuntik ke dalam ekonomi dalam tempoh yang begitu singkat. Tugas Menteri Ekonomi bukanlah menjadi Santa Claus membawa hadiah percuma kepada rakyat. Amanah saya ialah untuk membetulkan struktur ekonomi negara yang telah menyimpang dari landasan pertumbuhan yang mampan akibat daripada amalan-amalan ekonomi yang kita tidak lagi mampu tampung sebagai sebuah negara dan masyarakat. Apakah amalan-amalan yang telah gagal ditangani oleh pentadbiran-pentadbiran lalu? Pertama, amalan subsidi pukal yang diberikan kepada semua, tidak kira kaya atau miskin, pelawat asing, pelancong serta pekerja-pekerja asing. Tanggungannya telah mencecah sekitar 80 bilion ringgit setahun, sedangkan wang ini boleh diberikan terus kepada keluarga warga negara Malaysia yang layak menerima untuk mereka belanjakan. Kedua, amalan berhutang dan menggagau apa-apa tabung yang ada asalkan kerajaan pada ketika itu boleh dilambung seperti Santa Claus, defisit yang berterusan tinggi, dividen dari Petronas yang diambil tinggi setiap tahun, membelanjakan tabung amanah rakyat tanpa ada rancangan untuk mengurangkan hutang kerajaan. Ketiga, pergantungan kepada pekerja asing yang telah mencecah 2.5 juta orang. Itu yang didokumenkan. Yang tidak didokumen lebih tinggi dari itu. Yang akhirnya menyempitkan ruang pekerjaan kepada warga negara kita. Kesannya bukan sahaja kepada peluang pekerjaan, tetapi juga aliran mata wang keluar apabila gaji mereka dihantar pulang setiap bulan yang ada kesan secara tidak langsung kepada nilai mata wang ringgit. Keempat, perangkap ekonomi nilai rendah yang menyebabkan crowding out ataupun cannibalization, iaitu peniaga mikro, kecil dan sederhana saling bersaing sesama sendiri dalam pasaran setempat ataupun nasional kerana tidak mampu untuk mengusahakan produk atau perkhidmatan yang mempunyai kandungan nilai dan teknologi yang lebih tinggi. Sebab itu, 95% dari entiti perniagaan berdaftar di negara ini adalah perniagaan mikro dan kecil yang sukar menembusi pasaran nasional, apatah lagi pasaran antarabangsa. Kelima, pertumbuhan gaji pekerja yang tidak selari dengan kenaikan harga barang yang menyebabkan rakyat terdedah kepada risiko kenaikan kos sara hidup apabila ada gangguan bekalan dalam bentuk harga ataupun penawaran barangan dan perkhidmatan. Saya tahu saya akan terus menjadi sasaran serangan pembangkang kerana ia perkara yang termudah untuk mereka. Saya juga tahu tanggungjawab saya untuk terus memberi pencerahan supaya saya sendiri dapat meyakinkan rakan-rakan saya dalam jemaah menteri untuk tidak mengambil jalan pintas seperti pentadbiran-pentadbiran lalu
dan lari dari menyelesaikan masalah-masalah pokok begini. Fokus kepada reformasi ekonomi jangka sederhana dan panjang ini sangat penting. Menteri akan datang dan pergi. Kami berkhidmat atas peluang yang diberikan rakyat dan ditentukan Allah. Amanah saya sebagai seorang menteri ialah untuk membantu mengeluarkan Malaysia dari jerat-jerat struktur ekonomi ini yang dibiarkan menjala sebelum ini, supaya mereka yang datang selepas saya tidak perlu bergelumang seperti sekarang. Saya membaca secara berterusan komen segenap lapisan rakyat, dari penganalisis ekonomi, tokoh akademik hinggalah kepada rakyat biasa. Ada yang mengambil jalan mudah hanya menceritakan sekerat-sekerat, dan pandangan begitu senang dilambung, terutamanya oleh warga maya yang cenderung kepada pembangkang. Namun banyak juga yang memahami tugas berat membetulkan struktur ekonomi negara ini. Salah seorangnya ialah seorang Profesor Dr. Geoffrey Williams, seorang ahli ekonomi lulusan University of Cambridge dan berpengalaman sebagai ahli ekonomi di universiti ternama dunia seperti University of Oxford dan University of London. Beliau berpengalaman selama 17 tahun sebagai ahli ekonomi di Malaysia dan pernah melalui dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh pelbagai pentadbiran sebelum ini. Bila beliau memberi nada positif kepada rombakan jemaah menteri dalam mengemudi agenda reformasi ekonomi negara, saya berharap lebih ramai yang mengambil perspektif menyeluruh mengenai cabaran ekonomi negara seperti disiplinnya seorang ahli ekonomi.